Semua, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi, masih lagi bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan terangkan tentang keperluan nutrien oleh tumbuhan. Jadi sebelum ini kamu sudah belajar tentang manusia. Okey, keperluan nutrien pada manusia iaitu gizi seimbang dan juga nilai kalori. Jadi selain daripada manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien yang tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Okey. Jadi nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan ini kita boleh kelaskan kepada dua kumpulan, makronutrien dan juga mikronutrien. Okey, jadi beza antara kedua-dua kumpulan nutrien ini, makronutrien merujuk kepada nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, dia mesti dalam kuantiti yang banyak barulah mencukupi untuk pertumbuhan tumbuhan. Manakala mikronutrien pula, dia adalah nutrien ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Artinya sedikit saja pun sudah mencukupi untuk memenuhi keperluan tumbuhan. Okey. Jadi ini merupakan contoh-contoh bagi makronutrien. So untuk kamu akan belajar 9 jenis makronutrien. Okey, dan mikronutrien ada 6 jenis. Okey. Jadi cikgu akan terangkan setiap satunya. Okey, yang pertama adalah makronutrien. So, makronutrien adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey. So, makronutrien ni maksudnya dia adalah unsur ataupun mineral lah. Okey, unsur ataupun mineral. So, dalam kuantiti yang banyak barulah mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, nitrogen. Now, nitrogen fungsinya di dalam pertumbuhan tumbuhan, dia membantu mensintesis protein, klorofil, enzim dan juga asid nukleik. Okay, selain daripada itu, nitrogen turut membantu pertumbuhan dahan dan juga daun. Meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Okay. Dan yang kedua adalah fosforus. Okay, yang kedua adalah fosforus. Jadi fosforus fungsinya mensintesiskan protein dan asid nukleik. Okay, dan yang kedua menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Okay, jadi kamu ada bunga banyak di sini. Jadi seperti yang kamu tahu, bunga ini merupakan organ pembiakan bagi tumbuhan. Kalau banyak bunga, banyaklah buahnya. Okay. Contoh ketiga adalah kalium. Okay, antara fungsi kalium, yang pertama mensintesiskan protein, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan, dan juga memperkuat daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Okay, jadi maksudnya kamu punya tumbuhan itu dia lebih tahan daripada serangan penyakit lah. Okay, contohnya serangan serangga-serangga perosak. Okay, yang bena yang warna putih-putih, semua itu dia dapat lawan. Okay, yang seterusnya keempat, magnesium. Okay, jadi magnesium ini dia merupakan komponen yang penting dalam klorofil. Maksudnya untuk menghasilkan pigmen klorofil mesti ada magnesium. Okay, sebab dia penting di dalam itu. Kalau tidak ada magnesium, tumbuhan tidak dapat membina klorofilnya, tidak dapat mensintesis klorofil. Sebab ini antara komponen di dalam klorofil. Okay. Now, kalsium pula, yang ini sekarang adalah nutrien yang kelima.
So, kalsium mensintesiskan gentian gelendong semasa pembahagian sel. Okay, ingat lagi proses mitosis. Okay, semasa proses mitosis itu berlaku, gentian gelendong akan terhasil. Tujuan dia untuk menarik kromosom ke kutub yang bertentangan. Okay, maksudnya dalam erti kata lain, kalsium ini menyokong proses pembahagian sel. Okay, jadi oleh itu, kalsium ini membantu pertumbuhan meristem, hujung, pucuk, dan akar. Okay, meristem ini, meristem pada tumbuhan dia ada dua tempat, yaitu di pucuk dan juga akar. Di hujung-hujung akar ini, di mana meristem ini merupakan bahagian yang mana proses pembahagian sel itu berlaku dengan cergas. Okay? Tempat di mana tumbuhan itu meninggi, pembahagian sel itu berlaku, pertumbuhan itu berlaku. So di sini pembahagian sel berlaku, proses mitosis, jadi tumbuhan ini akan meninggi. Okay? Kemudian di hujung akarnya berlaku juga proses pembahagian sel, maka akar itu akan memanjang. Okay, jadi proses ini membantu pembesaran tumbuhan. Okay, next one adalah sulfur. Okay, yang ini sudah ke-6. Makronutrien yang ke-6. Okay, jadi sulfur hampir sama dengan sebelum ini, di mana fungsinya adalah mensintesiskan protein dan juga klorofil. Okay, balik-balik kita dengarkan protein dan klorofil. So, klorofil adalah salah satu pigmen yang membantu proses fotosintesis. Itu sebab dia sangat penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Okay. Kemudian sulfur turut membantu perkembangan buah. Okay. Jadi, kalau sulfur itu mencukupi, kamu punya pokok pun akan menghasilkan buah yang banyak. Okay, yang mana buah ini merupakan salah satu proses untuk tumbuhan itu membiak. Okay. Dan menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Okay, tumbuhan kamu boleh mengalami proses pembesaran. Okay, yang seterusnya, oksigen. Jadi oksigen ini seperti yang kamu tahu, dia dihasilkan oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis. Jadi walaupun tumbuhan ini menghasilkan oksigen, tumbuhan masih lagi memerlukan oksigen tersebut. So, oksigen itu digunakan untuk respirasi selnya sendiri. Okay? Respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Jadi oksigen yang dihasilkan ini bukan semua dikeluarkan ke sekeliling. Okay? Sebahagiannya itu akan digunakan oleh tumbuhan itu sendiri. Okay? Dan yang ke-8 dan 9 ini kita gabung sebab dia punya fungsi itu sama, karbon dan juga hidrogen. So, karbon dan hidrogen raja cikgu tidak ubah sebab oksigen, karbon dan hidrogen ini dia terlibat secara langsung dalam proses fotosintesis. Karbon dalam karbon dioksida sini, oksigen, hidrogen daripada air. Okay. Jadi fungsi dia membina gula atau kanji semasa fotosintesis. Okay, di mana gas karbon dioksida dan juga air dia akan mengalami bukan mengalami proses fotosintesis. Tumbuhan akan guna karbon dioksida dan air ini semasa proses fotosintesis untuk ubah dia menjadi gula ataupun kanji lah yang ini nih. Okay, formula ini mewakili gula, sejenis karbohidrat. Okay, jadi karbon dan hidrogen ada di sini. C itu karbon, hidrogen, H. O oksigen tadi. Dan sebahagiannya dibebaskan sebagai gas oksigen. Okay. Dan selain daripada itu membina selulosa. So, selulosa dia merupakan, dia membentuk serat pada tumbuhan. Okay. So, itu adalah 9 contoh makronutrien dan juga fungsinya. Jadi, next one. Kita akan lihat mikronutrien.
Nampak ini cantik kan? Bukan gambar cikgu, ini cikgu ambil daripada internet. Jadi jangan minta cikgu bibit. Okay, jadi next one, micronutrient. Okay, jadi micronutrient, dia punya takrifan untuk micronutrient, dia adalah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Sikit saja, sedikit sudah cukup. Okay, jadi ada 6 contoh micronutrient. Kita lihat satu-satu. Okay, yang pertama adalah boron. Okay, boron. Jadi boron fungsinya mensintesiskan klorofil dan dinding sel. So hampir sama dengan fungsi-fungsi yang dinyatakan dalam makronutrien tadi. Cuma beza dia, boron ini dia sikit saja sudah cukup. Yang tadi itu perlu banyak. Okey, dua-dua sama penting. Dua-dua sama penting. Makronutrien dengan mikronutrien ini sama penting. Beza dia punya kuantiti. Makro perlu banyak. Mikro sedikit. Okey. Kemudian, selain daripada itu, turut membantu pembentukan buah dan biji benih. Okay, so buah itu merupakan salah satu cara bagaimana tumbuhan membiak. Sebab dalam buah itu ada biji benih. Okay. Yang kedua adalah ferrum. Nah, ferrum ini membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda. Okay, dia bantu pertumbuhan. So daripada anak benih ini menjadilah tumbuhan yang matang. Okay, selain daripada itu membantu respirasi sel. Okay, ketiga kuprum. Okay, kuprum terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. So turut terlibat, turut mengambil bahagian, turut menyokong proses fotosintesis dan proses respirasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Cuma diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okay, yang seterusnya molybdenum. Okay, so molybdenum fungsinya yang pertama mensintesiskan protein. Okay, dan yang kedua membantu pertumbuhan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tumbuh. Okay. Kelima. Sedikit saja nih hari ini. Okay, yang kelima adalah mangan. Okay, bukan makan, mangan. So, mangan fungsinya terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Okay. Sama macam yang kuprum kata tadi, sama macam kuprum. Selain daripada itu, membantu pembentukan asid amino, di mana asid amino ini akan digunakan untuk menghasilkan protein pada tumbuhan. Okey. Dan yang terakhir, zinc. Ini pun salah satu daripada tumbuhan yang tengah viral sekarang. Pun bukan cikgu punya. Bukan cikgu punya, ini cikgu ambil daripada internet. Pokok hati-hati. Ada di sekolah kita, tapi tolong jangan petik. Orang datang pergi sekolah habis semua hati-hati kita. Okey? Jadi zinc ini, zinc membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil. Okey, dan juga membantu pembentukan daun. Jadi ada banyak, kalau kita ingat balik tadi kan, ada banyak nutrien yang membantu sintesis protein dan juga pembentukan klorofil kan. Okay, maksudnya tumbuhan itu perlu semua unsur dan mineral ini untuk hidup dengan subur. Okay, jadi apakah kesannya sekiranya berlaku kekurangan nutrien? Macam manusia pun ada kesan dia kan kalau kita mengalami malnutrisi, kekurangan kelas makanan. So tumbuhan pun sama juga. Okay, tapi masalah kekurangan ini kita akan tumpukan kepada 3 sahaja, okay, iaitu kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium sahaja. Ya, yang mana nitrogen, fosforus dan kalium ini merupakan makronutrien. So 3 ini saja yang kamu akan belajarlah, okay.
Jadi pertama kita lihat keadaan tumbuhan yang sihat. Nah, ini tumbuhan yang cukup serba-serbi lah. Okay, kita boleh lihat di sini. Ini gambar sebenar. Bukan pokok cili ceko juga ini. Jangan kamu minta cili dengan ceko dari internet ini. Okay. Jadi kalau kita lihat tumbuhan yang sihat mempunyai tumbuhan normal. Maksudnya dia membesar secara normal, tidak terbantut. Okay, dan batang tumbuhan itu kuat. Okay. Terutama sekali kalau tumbuhan itu tumbuhan herba. Macam keladi kan semua tu batang dia tidaklah terbaring begitu kan. Dia tegak saja. Okay. Kemudian daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda. Manakala daun di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua. Okay, so ini yang sepatutnya kalau tumbuhan itu sihat. Daun yang tua bahagian bawah ini lebih besar daripada daun yang muda yang di atas ini. Okay, dan warna dia pun akan sedikit berbeza. Yang daun yang sudah tua ini berwarna hijau tua, manakala yang di atas ini dia ada sedikit hijau muda. Okay. Kemudian penghasilan bunga dan buah yang normal. Okay. Pertumbuhan akar pun normal. So, pertumbuhan akar kena normal sebab kalau pertumbuhan akar itu terbantut, dia mengganggu proses pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Okay, jadi yang pertama kita lihat apa yang berlaku sekiranya tumbuhan itu kekurangan nitrogen. Okay. Jadi yang pertama sekali, pertumbuhan-tumbuhan itu akan terbantut. Nah, kalau yang tadi pertumbuhan normal kan, kalau yang sihat. Sekarang pertumbuhan itu terbantut. Kecil saja. Macam ini perbandingan dia ni. Ini yang sihat. Ini yang kekurangan nitrogen. So, kamu boleh perhatikan, kamu boleh bandingkan pertumbuhan kedua-dua tumbuhan ini. Tengok apa ini, lalang kah? Okay. Kemudian, batang tumbuhan itu lemah. Daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Okay. Daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat atau kuning. Okay. So, dia berwarna hijau pucat atau kuning. Ini disebabkan oleh kekurangan klorofil. Sebab nitrogen tadi kan fungsi dia mensintesis klorofil. Okay. Salah satu fungsi dia mensintesis klorofil. Okay. Jadi keadaan yang mana tumbuhan itu menjadi kuning atau hijau pucat macam yang ini, kamu boleh nampak kuning-kuning ini. Yang ini kan kuning-kuning, daun yang baru pun sudah jadi kuning. So keadaan ini kita panggil sebagai klorosis. Okay, klorosis. Keadaan yang mana dia kekurangan klorofil. Okay, penghasilan bunga dan buah turut terbantut. Ialah sudah pertumbuhan dia terbantut kan? Jadi penghasilan bunga dan buah pun akan terbantut. Okay. Tetapi akar itu masih normal. Beda perubahan. Jadi nitrogen itu dia tidak terlibat dalam menyokong pertumbuhan akar yang sihat lah. Jadi walaupun dia kurang nitrogen, pertumbuhan akar itu masih lagi normal. Okay. Next one. Tumbuhan yang kekurangan fosforus. Okay. Jadi yang pertama sekali, pertumbuhan-tumbuhan akan terbantut sama macam nitrogen tadi terbantut lambat membesar dan lambat matang. Lambat besar, lambat matang. Bila lambat matang itu maksudnya kalau kamu tanam cili lambat kamu dapat hasil. Okay. Batang tumbuhan lemah sama macam nitrogen tadi Yang ini dia punya ciri-ciri dia ni. Daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. Dia ada ungu macam ini kan. Jadi ada ungu-ungu. Dengan syarat dia memang bukan tumbuhan yang warna ungu lah. Kalau yang hati-hati memang ungu itu bukan kekurangan fosforus. Okay. Maksudnya kalau dia sepatutnya hijau, kamu dapati dia ada bahagian yang berwarna ungu. Okay. Kemudian daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan dan bergulung dan tepi daun berwarna perang.
Oke, so tadi itu daun berwarna ungu yang bahagian atas. Yang di bawah ini, daun yang berada di bahagian bawah, maksudnya daun yang sudah tua ini, dia punya warna itu hijau kebiruan. Hijau yang gelap. Oke. Kemudian dia akan bergulung begini. Bergulung-gulung. Yang ini luruskan, ini bergulung. Dan tepi daun berwarna perang. Dia macam mau mati sudah itu. Oke. Penghasilan bunga dan buah terhenti. Lambat matang tadi. Bila lambat matang, kadang-kadang tidak berbunga, tidak berbuah. Bila tidak berbunga, tidaklah buah. Oke, kemudian pertumbuhan akar merosot. Jadi sekarang pertumbuhan akar merosot. Berbanding yang nitrogen tadi, nitrogen akar dia tidak pengaruhi ya. Akar dia adalah normal. Tapi yang sini kamu boleh lihat akar dia sedikit. Oke, pertumbuhan akar merosot. Oke, yang ketiga. Tumbuhan yang kekurangan kalium. Oke, tumbuhan kekurangan kalium. Oke, jadi pertumbuhan-tumbuhan akan terbantut. Sama juga dengan nitrogen dan fosforus tadi. Dan ada masa dia akan mati sebelum matang lah. Masih lagi kecil dia mati sudah. Maksud cikgu tu tumbuhan lah. Oke. Mati dia sebelum berbunga, sebelum berbuah. Kemudian batang tumbuhan lemah. Sama juga sebelum ini. Nitrogen dan juga fosforus itu. Kemudian yang ini ada sedikit beza daun dia. Daun di bahagian atas ini bertumpuk perang, hujung bergulung dan klorosis. So dia bercampur. Kalau yang nitrogen tadi klorosis, dia kuning kan? Kuning saja ataupun hijau yang muda. Kalau fosforus tadi dia ada bahagian yang ungu itu. Tetapi kalau kalium macam yang inilah. Oke, dia ada tompok-tompok perang. Bukan di tepi saja, ada di sini kan boleh nampak ini. Ada tompok-tompok perang. Oke, yang ini ada tompok-tompok perang. Kemudian hujung bergulung. Bergulung kan nih. Adalah sedikit bergulung-gulung. Oke, dan ada klorosis sedikit lah. Dia macam kekuning-kuningan. Kamu boleh nampak ini kan. Dia ada kekuning-kuningan. Oke, so itu dia punya kesan pada daun. Oke. Kemudian daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Oke. Yang sini boleh nampak ini. Ini kan dia layu kan? Dia layu. Dan tepi dia tu mati macam yang inilah. Dia layu begitu. Layu kan? Yang ini tidak layu. Ini yang bahagian atas. Tapi ada tompok-tompok. Sama macam ini kan? Tapi sini layu. Oke. Penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah berhenti. So macam yang fosforus tadi lah. Okay. Cuma yang fosforus tadi penghasilan tidak bunga langsung. Yang ini kalium ada bunga tapi kurang. Tetapi kadang-kadang tidak jadi buah. Dia berbunga tapi tidak berbuah. Okay, jatuh semua dia punya, berguguran semua dia punya bunga. Alright. Then pertumbuhan akar berkurang. Okay, pertumbuhan akar berkurang. Tetapi tidak seteruk fosforus. Kalau fosforus dia merosot tadi, sangat sedikit. Kalau kalium dia sederhanalah, dia masih berkurang tapi tidak seteruk fosforus. Okay, so itu sahaja untuk hari ini, iaitu nutrien, keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okay. Jadi seperti biasa, cikgu bagi kamu tugasan. Tugasan ini ada dalam buku teks kamu, muka surat 61. Muka surat 61 buku teks. Seperti biasa, tolong buat latihan ini di dalam buku. Okay. Kemudian gambar, hantar kepada cikgu melalui telegram. Melalui telegram sahaja. Okay, jadi cikgu guide kamu dia punya soalan ini. Praktis formatif 2.2. Jadi soalan yang pertama, apakah maksud makronutrien? Okey. Jadi makronutrien itu nutrien yang bagaimana? Namakan 5 contoh makronutrien. Ada 9 itu, dia minta 5 sahaja.
5 saja, 5 cukup. And then B, 1B, apakah maksud mikronutrien? Namakan 5 contoh mikronutrien. Pun dia minta 5 saja, ada 6 itu, kasihan yang satu tertinggal. Okey, pilihlah 5 dan maksudnya. Okey, nombor 2. Apakah kepentingan makronutrien dan mikronutrien terhadap tumbuhan? Okey, kenapa tumbuhan itu memerlukan nutrien? Sedangkan tumbuhan boleh buat makanan sendiri kan? Dia mau buat apa itu? Makronutrien dan mikronutrien. Okey. Kemudian yang ketiga, 3 ini senang saja nih. Padankan makronutrien dengan kesan kekurangannya dalam pertumbuhan tumbuhan. Padan sesuai padan saja, garis-garis. Garis guna pembaris. Kamu nih tingkatan 5 sudah. Okey. So, tolong selesaikan sedikit saja nih, tidak banyak. Okey, selesaikan pada hari ini juga. Sebarang pertanyaan, cikgu ada di Telegram. Okey, selama 1 jam setengah. Okey, itu saja penerangan cikgu untuk hari ini. Thank you very much. Take care.